Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita dapat menyambung majlis ta'lim kita. Kita sambung baca pada muka surat 605 daripada tajuk kita pada muka surat 604, Persatuan Umat Islam. Ya, ini ikhwan di antara tajuk yang dibahas dalam buku kita Syarah Aqidah Ahlus Sunnah. Kita sambung pada perkataan Ahlus Sunnah mengajak kepada persatuan yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih, bukan persatuan yang semu dan sesat. Ahlus Sunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikehendaki ialah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj, yakni pedoman mereka, bukan menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan hizbiyah. Di bawah tu ikhwan, dia menyatakan apakah makna hizbiyah. Lafaz hizbi adalah ada beberapa makna ditinjau daripada sudut bahasa. Di antaranya, hizbi adalah kelompok atau golongan. Al-Ahzab adalah kelompok orang-orang yang bersekutu memerangi para nabi. Sedangkan dalam Al-Quran terdapat beberapa sudut pandang. Satu bermakna beberapa golongan yang berada dalam perbezaan pandangan syariat dan agama. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini dalam surah Rum 32. Ini penulis nak habaq makna hizbi ni apa dia? Apa makna hizbi? Di antara makna hizbi, bukan satu makna, ada berbagai makna. Yang kedua, hizbi dalam surah Mujadalah 19 bermakna tentera syaitan, Hizbus Syaitan. Ketiga, hizbi juga bermakna tentera Allah dalam Mujadalah 22, Hizbullah. Keempat, mereka di dunia adalah sebagai pemenang, iaitu dalam surah Al-Ma'idah 56. Kelima, akibat balasan bagi mereka adalah sebagai pemenang yang beruntung. Ini ikhwan di antara makna hizbi. Tetapi melihat kepada konteks perbincangan ini, hizbiyah di sini dia lebih merujuk kepada pemahaman akidah yang berbeza dengan Ahlus Sunnah. Sama ada kita baca dengan firqah ataupun kita baca dengan hizbiyah. Macam parti pun dipanggil hizbi. Dulu di Lebanon ada parti Hizbullah oleh Hasan Nasrullah, Hizbullah, tapi dia Syiah, tapi dia guna perkataan Hizbullah. Jadi Allah kata ada dalam surah Mujadalah 19 sampai 22, Allah kata ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan, ada golongan Allah dan ada golongan syaitan. Jadi apabila penulis kata kita bukannya mengikut pemahaman golongan hawa nafsu ataupun hizbi, tentulah dia maksud hizbi di sini adalah golongan yang tidak berada pada manhaj yang benar.
Berkata Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, Al-Hizbi secara bahasa adalah golongan, kumpulan dari manusia. Berkumpulnya manusia kerana adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan atau tarikat, atau terikat kerana adanya perasaan kebanggaan dan setanah air atau ikatan nasab keturunan, pekerjaan, bahasa atau apa-apa yang serupa dengan ikatan-ikatan tersebut. Kriteria kemaslahatannya yang secara adat manusia berkumpul di atasnya dan bersatu kerana sifat-sifat tersebut. Itu di antara makna hizbi. Dia boleh jadi makna baik, dia boleh jadi makna tidak baik. Tapi kalau kita katakan Ahlus Sunnah berlindung diri daripada hizbiyah, bermakna mestilah hizbiyah di situ makna dia tidak elok. Tidak elok. Bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seorang yang berakal bahawa hizib ataupun hizbi mempunyai prinsip-prinsip pemikiran, sandaran dan sifat yang apa? Intern, dan teori-teori yang menjadi patukan sebagai undang-undang bagi kelompok hizbi, meskipun sebahagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang. Ya, demikianlah ikhwan. Masalah hizbi, masalah golongan-golongan yang tak duduk di atas manhaj sunnah, dia akan ada macam-macam metod dia, yang dia tak kata itu pun dia punya dasar, tetapi bila bercakap dia akan cakap benda lagu tu. Contoh, kita kata sebagai contoh, kita dekat dengan bulan Syaban, kita melalui nisfu Syaban. Bila kita kata hadis-hadis tentang nisfu Syaban tak ada yang sahih, amalan-amalan yang diajak pada malam nisfu Syaban tak ada yang sahih daripada Nabi. Tak ada sahih daripada Nabi itu, ada orang faham, ada orang tak faham. Kita kata kita rendahkan ucapan kita. Amalan-amalan yang ada pada malam nisfu Syaban tidak ada asal usul pun daripada imam-imam mazhab. Itu lagi dekat perkataan kita. So, kita sepatutnya bila dengar benda tu, kalau tak ada kena mengena dengan Nabi, kita dah jadi cuak. Macam mana kita nak amal kalau tidak ada kena mengena dengan Muhammad, kekasih Allah? Tapi orang kita, dia tak takut. Dia kalau kata bercanggah dengan Nabi Muhammad, dia tak takut. Tapi kalau kita turunkan perkataan, ini bercanggah dengan para wali, dia mula rasa dia rasa gerun. Kita kata tak ada kena mengena dengan para imam mazahib, dia ada gerun. Kalau kita dekatkan lagi, kita kata amalan ini tak ada kena mengena pun dengan orang tua-tua dulu, lagi dia takut. Lagi dia kiah, tak kiah. Dia jadi kiah. Dia tak ada kena mengena dengan Nabi, dia tak takut. Tapi kalau tak ada kena mengena dengan orang tua, pasal tu dia boleh kata apa tadi, dia makan apa tu, dia makan apa Patagon, Domekon. Dia makan Domekon. Ni semua kalau kena steam satu macam, biji mata steam. Orang makan nasi kot ni, dia suar kot ni. Orang turun tangga elok, dia nampak air elok. Metadon ke? Maafkan saya. Saya pun kena sebiji tadi, itu jadi lagu ni. Ustaz Nal lagi. Apa Ustaz Nal? Metadon? Metadon? Nampak? Kecil nampak? Kami kena seorang sebelah tadi. Saya kata tadi, saya tak malah sebut peribadi orang. Saya kata, saya ambil isu itu ialah dia kata bukan semua benda Nabi Muhammad tak buat, kita pun kena tak buat. Bukan semua benda Nabi tak ajak, kita patut ikut lagu tu. Dah ada banyak benda Nabi ceramah tak pakai mikrofon, Nabi pergi Mekah tak naik kapal terbang, Nabi sembahyang tak pakai sejadah. Dia punya contoh-contoh tu kan. Patut kita bila kita kata Nabi tak buat, kita jadi cuak nak buat.
Sebab dia akan jadi, dia itu hakim kita. Dia hakim kita. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan, Allah bersumpah dengan rububiyah dia. Allah kata fala wa rabbika, demi Rabb engkau Muhammad, la yu'minun, dia pun tak ada iman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka jadikan engkau sebagai hakim. Hakim apa? Fima syajara bainahum, daripada masalah, daripada bersengketa masalah pokok. Kemudian kau beri kepada mereka keputusan. Macam mana mereka kena terima? La yajidu fi anfusihim haraja, tak boleh ada sempit dada. Tak boleh ada sempit dada. Mereka kena terima apa kau bagi, baru Tuhan kata ada iman. Patut kita kata bila Nabi tak buat, seumat, benarkah Nabi tak buat? Cari dalil. Macam mana kita nak tahu Nabi tak buat? Satu, dengan cara dia tak buat lah. Dalil menunjuk dia tak buat. Kedua, tidak ada dalil menyatakan dia buat. Tidak ada petunjuk daripada para sahabat yang menjadi anak didik dia, isteri dia, ummahatul mu'minin, tak ada. Maka tak ada ha? Maka bila kita tahu begitu, tidak buat, itu mengikut Nabi, itu nama dia ittiba, ayat 31 daripada Ali Imran. Dan itulah menunjukkan kesucian yang ada pada diri Nabi yang kita cuba teladani. Dia manusia paling suci, tak ada orang lebih suci daripada dia. Tapi umat kita, dia jadi hizib macam ni. Dia bila kita kata Nabi tak buat, dia nanti kata kalau yalah, kalau salah, takkan majoriti ikut. Habis semua tu nak pergi tahu mana? Ini kita kata hujah-hujah seperti ini, mereka tak kata itu undang-undang mereka. Tetapi bila kita bercakap apa tajuk pun, itulah rujukan mereka. Sama. Dia macam satu hizib, macam satu golongan yang disepakati hujah mereka. Bila dia buka mulut aja, kita tahu nak pergi mana. Dia condong tu tak mana, cenderung sama mana, kita tahu. Ini dia kata, meskipun sebahagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang, mereka tak katalah ni undang-undang mereka, tapi bila bercakap ini hadis ada dalam kitab, kalau salah tak betul takkan dalam kitab. Itulah kecondongan dia. Kalau kita kata awak beriman dengan kitab ini, adakah lebih daripada awak beriman dengan hadis Nabi? Dia kata dah lah, memang kita beriman dengan Nabi, tapi kalau tak betul takkan dalam kitab. Itu kecondongan dia. Benda tu dah jadi macam satu manhaj dia, metod dia. Undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijaknya sistem pengorganisasian hizib, dan hizib sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Barang siapa percaya dan meyakininya dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya dia akan mengakuinya, mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal jama'i yang tersusun rapi dalam hizib tersebut, sehingga dia menjadi anggotanya atau pendukung setianya. Yang tidak setuju, menolak, maka dia termasuk anggota hizib. Maka dia tidak termasuk anggota hizib. Maka undang-undang itu menjadi asas walak kesetiaan dan barak permusuhan persatuan dan perpecahan, kepedulian dan ketidakpedulian. Siapa yang cenderung dengan mereka, semuanya akan pakai metod tu. Siapa yang tak bersetuju dengan mereka akan jadi musuh mereka. Mereka barak, mereka melepaskan diri, mereka buat musuh. Dan ke mana-mana mereka ni jadi seperti budak-budak yang sakit muka serupa tu. Kita panggil apa? Sindrom Down. Down syndrome. Serupa. Hang doktor ke, hang master ke, hujah dia mesti sama. Nabi buat, Nabi tak buat. Tapi Nabi larang tak? Dia sistem dia mesti sama. Ada dalil tak larang? Nak cari dalil larang, mana nak cari? Tapi kita Ibn Qayyim telah jawab panjang lebar. Dia jawab bagus jawapan dia.
Apa maksud Nabi buat, apa maksud Nabi tinggal? Tinggal itu nak tunjuk kata supaya tinggal, tarkiyah. Buat itu nak tunjuk macam ni kena buat, fi'liyah. Kadang-kadang Nabi tinggal itu ma'a iqamatil muqtadi. Nabi boleh buat tapi saja dia tinggal. Dia tinggal itu kerana tak ada halangan, dia tak ada halangan menghalang dia buat. Tapi dia tak buat. Maka itu untuk menunjukkan tarkiyah, dapat pahala ittiba'i sunnah. Apa menghalang Nabi baca Yasin atas kubur? Takkan Nabi tak hafal Yasin? Ke Yasin turun tak habis? Ini Abdullah bin Ubay mati di mana? Di area Madinah. Yasin area Mekah. Dah selesai dah turun Yasin. Apa yang menghalang Nabi tak buat tahlil atas kubur? Nabi tak tahu nak susun tahlil. Semua ada. Tapi meninggalkan itu tak ada benda menghalang dia untuk buat. Maka dia pilih untuk tinggal. Itu nama dia tarkiyah. Maka ketika itu disunahkan kita tinggal sebiji macam dia. Maka buat sebiji macam dia. Tapi ada orang dia macam tak dapat benda ni. Dia tak dapat. Benda ini menjadi ketidakpedulian dia, dan bila dia berwalak dengan benda lain, dia barak dengan benda lain, maka dia akan menganggap hujah-hujah itu sebagai satu permusuhan dia, dan dia tak mau peduli dengan hujah-hujah. Atas pertimbangan demikian, maka sesungguhnya di dunia ini hanya ada dua hizib, iaitu Hizbullah dan Hizbus Syaitan, yang menang dan yang kalah. Ala inna hizbullah humul ghalibun. Yang akan menang adalah golongan Allah. Yang akan kalah adalah golongan syaitan. Masa Allah kalahkan syaitan, Allah guna perkataan inna kaida syaitani kana dha'ifa dalam An-Nisa. Allah kata sesungguhnya tipu daya syaitan itu selalu dhaif. Terlalu dhaif. Senang je Allah nak kita menghadapi syaitan punya khitah ni. Kita ni sampai nak menyawa tak boleh dah, nak menyawa tak lepas. Tapi Allah ketika dia pusing, dia kata macam mana aku boleh pusing? Kerana inna syaitani kana dha'ina kaida syaitani kana dha'ifa. Kaida syaitan, mainan syaitan, tipu daya syaitan lemah sangat. Seperti mana kekayaan, kuasa, kesihatan, kepintaran tempat orang bersandar. Manusia bersandar di mana? Kekayaan. Manusia sandar di mana? Kekuatan. Dia nak kejut orang kuah hariah sekali lagi baru hantar. Dia mestilah apa pakcik? Sadu kan. Kalau lagu saya pergi hari orang dia gelak Cimanih pun 69 lebih hari orang pula. Dia kata aku hariah hang sekali lagi, bermakna dia sandak diri dia pada kekuatan. Kalau dia lemah, dia tak akan ucap kalimah besar. Dia ada pangkat. Hang jangan main dengan aku, hang nak pergi tang mana? Orang bersandak pada ilmu dia, kepintaran dia, dia pandai, dia doktor. Bagilah penyakit macam mana, dia pakai urat perut, dia boleh ejeh urat perut tu. Dia potong kok ni, dia jay kok ni, dia bakang kok ni, dia centum kok ni, dia boleh buat. Dia sandak kepada ilmu dia. Akal, ada orang sandak pada akal. Akhirnya datang surah Al-Ankabut. Allah kata apa? Semua yang sandak-sandak ni, yang tak sandak pada Tuhan, seperti mana laba-laba buat rumah. Tuhan kata lemah. Kita tengok doktor tu punya pakar, lemah tak mana. Semua penyakit pergi kat dia, dia belah, dia jek balik sihat. Allah kata kau bersandak selain daripada aku, sama macam mana belabah buat. Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadha baita wa inna ahwanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lam. Tok Mat buka kopiah nampak macam mana datuk mana Tok Mat saya
Ayat saya baca melilau. Saya tak bisa tengok Tok Mat buka kopiah. Tok Mat buka kopiah nampak macam Tasri Mahyudin Yassin. Jadilah. Tahniah Makcik Azizah. Semua ni sandaran-sandaran selain daripada Allah. Sandaklah kepada Allah, pada kita sandak pada akal kita sandak pada dilema pemikiran kita. Sandak bila Allah kata semua itu lemah seperti mana laba-laba dengan sarang. Lepas tu Tuhan kata lagi sepatah, wa innal ahwanal buyut la baitul ankabut. Selemah-lemah rumah laba Tuhan tutup. Laukanu ya'lamun. Tak ramai orang tahu. Kenapa? Yang kuat bersandar pada kekuatan dia, yang bijak bersandar pada akal dia, dia duk kata dia hebat dalam situ. Tapi Tuhan punya mainan, siapa tahu? Siapa tahu Tuhan punya mainan? Tuhan punya twist. Tuhan punya hal. Siapa pun tak tahu. Depa dah sangka adik depa ni jadi miskin papa kedana. Habis tidur pun di mana? Tidur pun dalam kedai dia. Kedai apa? Kedai jual gitar. Tidur. Tuhan punya mainan. Tuhan buat lagu mana? Mimpi. Mimpi. Harta Ismi luar negara. Siapa sangka Ismi ada harta luar negara? Siapa tak sangka? Sadiq Sekaraga pun tak sangka. Abdul Wahab pun tak sangka. Kawan ni yang mimpi pun tak sangka. Dia pergi jumpa siapa? Ingat ini nama Sulaiman Akhlaqan. Ingat ini nama Sulaiman Akhlaqan. Dia pun pergi jumpa. Tuan adalah waris ya, tunjuk pasport. Saya berjaga harta. Mana ada semua ditipu oleh kekanda saya. Dah, itu dalam negeri. Ini luar negara. Kongostan. Siapa tahu ada di Kongostan. Ada harta. Kalau kira-kira semua, banyak. Lebih kurang dalam berapa bilion tu? 15 bilion pound sterling. Oh, kaya. Tuhan punya twist. Pergi masuk membina Rasidah. Maaf Abdul Wahab, kamu tidak setaraf dengan ayah anda. Tak setaraf dia beritahu. Sekali dia lempak dokumen tu, oh kaya. See? Mainan Tuhan, daripada kaya, dia boleh tipu dua beradik punya harta. Last sekali dia kena lelang 5 dirham. Daripada kita main, kita duduk di atas, kita rasa kita menguasai game tu. Allah twist bagi kita duduk di bawah. Allah kata, tipu daya syaitan ni lemah sangat aku nak buat. Aku yang buat syaitan. Ya subhanallah ikhwan. Maka tu tengoklah sini. Maka dia kata pada kita, seorang Muslim harus meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk, yang telah melemahkan hizib Allah. Dan tak boleh toleran kepada semua kelompok, golongan jamaah, supaya Islam itu seluruhnya milik Allah. Kerana supaya agama Islam ini seluruhnya milik Allah. Dia kata kita ikhwan dalam kemurnian jalan ahlu sunnah, dia membawa kita kepada kemurnian akidah, tauhid, beribadat hanya kepada Allah. Dia kata kita nak cenderung pada geng mana pun, terpulanglah pada kita, tapi pastikan di situ ada kitab Allah, ada sunnah Nabi, ada kepahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Barulah kita tunjuk kita punya condong kita. Tak ada, jangan. Ahlu sunnah mengajak kaum muslimin kepada kesatuan. Ahlu sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan atas sunnah. Jika kaum muslimin bersatu atas sunnah, mereka akan mendapat rahmat Allah Ta'ala, kebaikan dan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan, kekalahan dan kehancuran. Firman Allah Ta'ala, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah kata taatlah kepada Allah dan Rasul. Wala tanaza'u, jangan berselisih untuk taat kepada Allah dan Rasul. Wala fatafshalu, jangan kamu bersengketa dalam taat kepada Allah dan Rasul. Jangan kamu gementar untuk taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita bersengketa, nanti kita akan jadi gementar, akhirnya kita akan jadi rosak. Dan Allah kata bila kita taat pada Allah dan Rasul, pemasukkan sifat sabar. Pemasukkan sifat sabar. Sabar ni kena ada, ikhwan. Sebab tanpa sabar tidak ada nusrah, kejayaan, kemenangan, tidak ada. Saya fikir, ikhwan, pada hari Nabi balik ke kota Mekah, bila Nabi buat Fatuhul Mekah, dia balik ke kota Mekah, itu hari kalau Nabi nak balas dendam. Pakcik, kita bacakan sejarah tu, sirah tu, ya. Abu Sufyan pun down, semua down. Yang mereka duduk buat Nabi, mereka tak pernah sangka Nabi akan balik Fatuhul Mekah dan dapat balik Mekah, dan segala berhala-berhala itu bubar daripada Mekah. Dan dia berfikir satu je, habislah kita hari ni. Kenapa? Kerana mereka ada fikiran lagu tu. Fikiran apa? Dia fikir kalau orang buat mereka dan mereka dapat peluang, mereka akan buat orang tu habis-habisan. Lagi aku tak buat, aku tak senang tidur. Maka kerana dia ada sifat tu, dia fikir Nabi macam tu. Lepas tu bila Nabi buat Fatuhul Mekah, apa jadi pada dia? Dia kelupak. Lari masuk rumah Abu Sufyan, lari masuk rumah pembesar tu. Nabi tengok muka mereka semua, apa Nabi kata? Nabi kata, kamu semua dibebaskan. Aku tak main nak balas dendam pada kamu. Pilah kamu dengan cara hidup kamu. Ya subhanallah. Tengok, ikhwan. Kenapa, ikhwan? Kerana dia kata Nabi dapat benda itu dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabar. Inilah benda yang susah, yang kita belajar senang kita boleh bagi tahu. Sabar ada 3 tingkatan. Kelebihan sabar lagu ni, bila kita nak terjun dalam medan sabar, kita fail. Macam kita pergi interview tauliah, kita fail. Kita fail. Kita boleh cakap berdekar-dekar macam ada tauliah, pergi interview, kita fail. Pasal apa? Pasal dia tanya kita dengan soalan kita tak pernah terfikir. Dia dah tanya soalan tu. Dan kita pun kalau kita duduk tempat dia, kita pun tanya dia lagu tu juga. Dia pun tak tahu. Kita boleh tanya kat dia macam-macam. Tapi sabar. Sabar. Maka Nabi sabar. Namun wajib diketahui bahawa persatuan itu dibangun di atas ittiba', ketaatan kepada as-sunnah, bukan di atas bid'ah. Mengajak kepada persatuan yang mereka maksud dengan perpecahan adalah golongan yang menyelisihi mereka, meskipun golongan itu di atas kebenaran. Ini masalah firqah-firqah dan hizib ni. Dia anggap orang yang tak ikut mereka itu orang berselisih, orang yang membawa perpecahan, walaupun orang itu di atas kebenaran. Walaupun orang itu di atas kebenaran. Orang tu cakap betul, dia tak peduli. Dia kira kawan tu bercakap selisih dengan dia, maka dia kata kawan tu salah. Dia tak cek kawan tu bawa apa. Dia tak cek. Demikianlah, ikhwan, kalau kita boleh kenang Pakcik 15 tahun silam, 10 tahun silam, bagaimana gerakan dakwah ustaz-ustaz sunnah 15 tahun silam, 20 tahun silam, kan? Yang hari ini sebahagian daripada ustaz-ustaz sunnah mula diberi pengiktirafan. Tapi sebelum mereka nak duduk di sini, bukan di dewan ni, di tahap ni, apa dia tak kena? Sesat, pecah belah masyarakat, tak ada ilmu, cetek ilmu, mengaji tak habis, bahasa Arab tak betul, apa dia tak kena? Wah tu jangan cakap lah, memang kena punya Wahabi ni. Hari ni kita sebut satu nama. Saya nak ambil satu nama, saya nak sebut, tapi bukan mengumpat sikit lah. Saya sebut satu nama. Hari ni kita sebut Profesor Madya, Dr. Muhammad Asri. Dunia mula bagi pengiktirafan. 10 tahun silam dia,
15 tahun silam dia. Di mana dia? Dia biasa kena tangkap lebih teruk daripada penjenayah. Saya pun kena tangkap. Tapi dia kena tangkap lagi teruk. Polis mai. Saya polis tak mai. Dia polis mai. Seolah-olah penjenayah besar. Sedangkan ketika itu dia bekas mufti. Tapi hari ni apa isu-isu dalam Malaysia, kalaulah mufti Perlis tak sentuh rasa macam keluar mandi tak sabun badan, nak pergi mandi balik, nak sabun balik, ketiak-ketiak ni rasa macam tak kena air. Tak segang tu tak main, nak dia sentuh juga. Dulu kita panggil Ustaz Asri. Mana Asri Jordan, siapa dia? Bapak Wahabi. Amru jangan abang. Bila 25 tahun silam. Tak mau. Tapi setelah itu Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pusing. Kita tak selama ada di atas, sahabat. Kita tak selama boleh seronok tengok orang sedih. Tak lama. Kita tangkap orang, kita bagi orang malu, kita bagi orang takut kat dia. Kita kalau kena tangkap, ikhwan, satu benda ada pada masyarakat, apa dia takut? Dia takut dengan kita. Termasuk saya alami benda tu. Bila saya kena tangkap di dua negeri, isteri kawan mula kata kepada kawan saya, dia kata, boleh tak jangan duk pergi kuliah dah. Pasal ni masalah tangkap ni. Kalau dia betul, takkan orang tangkap. Kalau dia betul, takkan orang tangkap. Dia ada kesan. Tangkap ni dia ada kesan. Dia satu benda buruk. Bila benda tu melebar, dia ada kesan. Benda tu betul tak betul, nombor dua. Tapi dia ada kesan. Kesan tu buruk. Kesan ke orang dia buruk. Tapi hari ni, ya subhanallah. Tengok, Allah punya kebenaran. Tapi ada golongan, dia punya pemikiran dia kuno, sempit. Dia kata orang yang berselisih dengan dia, walaupun atas kebenaran, dia tak mau pakai. Dia kata kawan ni salah. Sedangkan yang mereka maksud dengan persatuan adalah kembali kepada prinsip dan manhaj mereka saja. Yang mereka duduk kata kebenaran tu ialah kembali kepada apa yang mereka kata. Kalau mereka kata hadis ni walaupun tak sahih, walaupun hadis ni palsu, tapi dia tetap hadis. Kalau kita boleh kata macam mereka kata, maka dia kata itulah kebenaran. Kalau kita bertahan cara kita, dia kata inilah pemecah belah. Padahal prinsip dan manhaj mereka telah menyimpang daripada jalan as-siratal mustaqim. Ya, oleh kerana itu apabila terjadi perselisihan, hendaklah dikembalikan kepada Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnahnya, dengan pemahaman salafus salih. Dulu betul ikhwan, ketika Nabi hidup, Nabi ada, semua masalah jumpa Rasulullah. Semua masalah jumpa Rasulullah. Hari ini baginda dah tak ada. Macam mana kita nak buat? Kita kena kembali kepada sunnah dia. Allah di langit ada penjaga wahyu, di bumi ada penjaga wahyu. Allah buat malaikat, makhluk langit jaga wahyu di langit. Allah buat tokoh-tokoh hadis di bumi menjaga wahyu di bumi. Orang guna nama Nabi, akhirnya benda tu dulu sahabat Roy, kita tahu kelebihan semayang tarawih tiap-tiap malam, kita pun tak tahu riwayat tu. Ibnu Qayyim telah cakap lama, tapi kitab dia tak mai ke kita. Kan? Kita duk baca kitab berlegar dengan kita ni lah. Tapi kerana di bumi ni ada penjaga wahyu dia. Tokoh-tokoh di bumi ni ada, ulama-ulama hadis. Kitab Ibnu Qayyim dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Allah boleh twist bahasa tu jadi bahasa kita sampai kat kita. Yang Ibnu Qayyim tu masa dia hidup, apa dia tak kena? Tok guru dia apa tak kena? Dia cerita je pasal tok guru dia, yang mata dia luruh. Dia cerita pasal tok guru dia, yang mata dia turun. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, hari ni siapa tak ada di rumah dia tafsir? Ustaz mana tak sebut? Tetapi orang tak tahu daripada mana ilmu Ibn Kathir tu dapat, daripada guru besar dia. Yang guru tu dimusuhi, dituduh kapiak, dituduh anak Yahudi, benih Yahudi.
dituduh bukan Islam, dituduh seorang yang musyrik, seorang yang menjisimkan Tuhan, memakhlukkan Tuhan. Tapi ilmu yang dia bagi pada anak murid dia dimanfaat sampai hari ini. Ya subhanallah ikhwan. Karena itu mesti kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ahlu Sunnah menyuruh kepada persatuan umat Islam atas dasar Sunnah dan melarang perpecahan serta bergolongan. Ahlu Sunnah juga menyuruh umat Islam untuk berada dalam satu barisan di atas Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Adapun kelompok-kelompok bawah tanah, underground lah ni, bawah tanah, jemaah-jemaah sempelan, Agus, apa itu? Pecahan, serpihan, dan baiat yang dikenal sebagai baiat dakwah merupakan penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah pertikaian. Baiat hanya boleh diberikan kepada orang yang ditunjuki oleh ahlul halli wal aqdi, semacam lembaga unikatif, bahasa apa tu, atau kepada kaum muslimin yang berkuasa dengan kekuasaannya meskipun dia seorang yang zalim. Bai'ah tidak diberi ikhwan, melainkan bai'ah diberi kepada orang yang disepakati bahawa amanah pemerintahan diberi kepada dia. Kita dalam Malaysia ni ikhwan, amanah pemerintahan diberi dalam musim pilihan raya. Maka merekalah kita kata orang yang kita nak bagi bai'ah. Kita bukan bai'ah dengan mereka, kita bai'ah dengan prinsip negara yang mereka gubal. Alhamdulillah, kita negara kita ni ada lima rukun negara yang kesemua kita terima kebaikan dia, digubal setelah tahun 63 bukan, setelah 13 Mei 69. Lepas 69 digubal rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tengok, 5. Semuanya cantik. Pancasila lain. Agus, Pertahan Indonesia Agus. Waduh Gus. Pancasila bagus. Kita kena belajar sejarah Pancasila, kemenangan dia macam mana digubal, apa erti Pancasila, bukan macam kita faham. Tak, kalau ulama takkan bersetuju dengan Pancasila ni, dia mesti ada pasal. Jadi kita di atas kepercayaan pada Tuhan, kita tak boleh kacau agama orang dan orang tak boleh kacau agama kita. Setiap orang hidup dengan kepercayaan agama dia. Yang jelasnya agama yang dia terima itu adalah agama yang diiktiraf. Yahudi diiktiraf. Iktiraf maksudnya kewujudan dia memang ada. Agama kita pun bagi tahu dia wujud. Bukan satu agama yang tak tahu mai kat mana. Agama 2-3 hari ni mai tak tahu kat mana. Dah, agama yang diiktiraf. Itu tidak iktiraf. Agama apa? Hak Melayu ni. Ya, ibu santri ni. Ibu yati ni. Itu tidak diiktiraf. Tidak diiktiraf sebab ajaran dia itu berada dalam Islam, bukan dalam Kristian, bukan dalam Buddha, bukan dalam Hindu, dalam Islam. Yang diiktiraf hanya Islam. Maka ini semua tidak diiktiraf. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan kita pada raja dan negara. Ya, seperti kata pepatah kita kan, agama mengajak kita kenapa tidak ada ati Allah pada perkataan ulil amri. Kerana ulil amri itu boleh ditanya kenapa dan bagaimana. Allah dan Rasul tidak ditanya kenapa dan bagaimana. Maka ulil amri dia kena sama dengan Allah dan Rasul. Jadi kita bai'ah lah dengan rukun negara tu. Bukan pergi bai'ah jumpa pemimpin seorang demi seorang, tidak. Berbai'ah. Itu satu bai'ah lah, kita janji setia dengan 5 rukun itu, semua rakyat dan negara ni akan jaga dia elok-elok. Kesopanan dan maka SOP itu termasuklah dalam rukun negara yang kita duk junjung ni. Baik. Al-Kasiri dalam kitabnya Faidul Bari berkata, ketahuilah bahawa
Hadis tersebut menunjukkan bahawa yang dianggap bai'ah yang sah adalah bai'ah oleh seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya ada 2 orang atau 3 orang membai'at, maka hal itu tidak dikatakan imam sampai dibai'at oleh kaum muslimin atau ahlul halli wal aqdi. Jadi ancaman terhadap orang yang meninggalkan bai'ah diancam dengan mati jahiliah. Itu berlaku bagi orang yang tidak berbai'ah kepada imam yang berkumpul padanya, seluruh kaum muslimin atau yang diwakilkan oleh ahlul halli wal aqdi. Adapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jamaah-jamaah adalah bai'ah yang bid'ah yang harus ditinggalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Huzaifah radhiyallahu an ketika tidak ada jemaah dan imam, maka dia harus meninggalkan semua jemaah. Rasulullah bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Faqultu fa illam takul lahum jama'atun wala imam, qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'assa ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala zalik. Ini dalam riwayat Bukhari. Ini di hadis yang di bawah sekali. Hadis itu panjang. Nabi kata, hendaklah engkau berpegang teguh bersatu kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Bersatu kepada jamaah, jaga jamaah Islam yang berpegang kepada Quran dan Sunnah, dan imam kaum muslimin, pemimpin dalam negara itu daripada kaum muslimin. Kemudian Huzaifah bertanya, imam muslimin ini bukan seorang 2 orang pergi bai'ah dengan dia, seluruhnya. Dia imam yang ada dalam negara dan rakyat terima dia. Kemudian Huzaifah bertanya, macam mana kalau mereka tidak mempunyai jamaah dan imam lagi? Nabi menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Kalau negara ni tak ada pemimpin, 2-3 orang jadi satu pemimpin, 2-3 orang semua jadi puak-puak, Nabi kata jangan ikut mana-mana, bawa diri pergi duduk atas mana-mana. Kalaulah kita tak ada makan, tak ada apa, matilah makan kulit-kulit kayu, lebih baik daripada menyertai banyak-banyak ni tak tentu hala. Jadi ini penulis bawa pada kita ikhwan untuk membahas tajuk muka surat 604, apa dia? Islam di atas kesatuan. Kita ikhwan, kita boleh bertikam lidah, kita boleh berbeza pandangan, ini semua tidak ada hal. Kesemua ini tidak ada hal. Tetapi untuk tidak mengiktiraf satu-satu pemimpin, tak boleh secepat itu. Tak boleh secepat itu. Pemimpin yang mana? Yang diiktiraf. Negara diiktiraf, rakyat diiktiraf, pemimpin pun diiktiraf. Mai 1-2 orang, dia kata sayalah pemimpin Islam yang sebenar. Tak boleh. Dia diiktiraf oleh semua rakyat. Semua rakyat iktiraf dia. Kita kata tak, kita hanya menerima orang Islam yang iktiraf, orang kafir tak boleh terima. Orang kafir dia punya iktiraf kepada orang Islam, kita tak terima. Tak boleh lagu tu ya kawan. Kenapa? Kerana kita punya politik ni telah diguik oleh demokrasi penjajah. Kalau kita pisahkan itu, dia akan jadi banyak masalah pada kita. So kita kena terima tu, demokrasi tu terima dulu. Apa yang tak bercanggah dengan agama kita kena ambil dulu. Maka pemimpin ni dalam suasana negara kita diiktiraf ke tidak? Sekarang semua rakyat dalam Malaysia terima tak Perdana Menteri yang ada ni, dia di atas nama Perdana Menteri? Terima? Siapa kata tak? Tanya, siapa Perdana Menteri awak? Walaupun kita ada nama, kita ada calon, tapi kita jawab siapa lah ni? Sedangkan kita tak angkat dia, tapi dia diangkat oleh majoriti umat. Tebuk sana, tebuk sini, dah jadi bab nombor 2 lah. Walaupun tebuk. Tadi rukun negara nombor 2 tadi apa? Kesetiaan kepada raja dan negara. Pasal apa? Kita setia pada raja. Dalam banyak-banyak raja Melayu berkumpul, ambil satu orang daripada sultan-sultan Melayu jadi yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong terima. So dia adalah umarak kita. Kita terpaksa terima. Maka siapa
Apabila ditanya kepada kamu, siapakah Perdana Menteri kamu? Maka jawablah dengan lidah yang fasih lagi lancar. Ketahuilah dia hamba Allah macam mana kamu hamba Allah. Maka katakanlah, Mahyudin Tan Sri Mahyudin Yassin, Perdana Menteriku. Nak kata apa? Kita nak jawab orang lain, kita nak jawab Datuk Seri Anwar. Tak sah. Tak sah. Datuk Seri Anwar lalu kita kata PM tak boleh. Dia PM tepi je. Dia tak boleh PM betul. Pasal dia iktiraf. Bila kita tak berkenan dengan dia, kita tunggu second punya election. Jatuhkan dia dengan cara yang terhormat. Dengan cara apa? Pilihan raya. Pergi daftar dulu, daftar pengundi. Sampai hari dia, ingat lagi lagu apa, Roy? Bukan Roy. Siapa yang menyanyi? Rocky Din mengundi. Pergi mengundi. Tukang. Masa tu kita nak tukang siapa? Kita nak ambil Tun balik ke? Nak ambil Datuk Seri Anwar balik ke? Ataupun kita ada calon lain? Buat tak ada salah. Dengan syarat dia pun rasmi. Dia ada parti dia berdaftar, bukan parti makruh, parti halal betul. Parti makruh underground memang tak boleh. Pasal negara tidak iktiraf. ROS pun tak iktiraf. Kita pun Dewan pun ada ROS. Rules kita ni. Barulah kita jatuhkan dia dengan sistem yang ada diradai. Kalau kita tak buat sistem lagu ni, apa akan jadi? Kacau. Huru-hara. Agama tak suka mafsadah. Agama suka maslahah, kebaikan. Bukannya mafsadah, keburukan. Baik, kemudian tajuk yang akan kita jumpa berikutnya, Ahlus Sunnah sentiasa melakukan tasfiyah, tarbiyah sebagai kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam. Tasfiyah dan tarbiyah. Kesucian, tasfiyah bermakna kesucian, tarbiyah bermakna mendidik balik. Adakan hubungan dengan Tuhan. Kita akan tengok apakah dia nak bagi tahu pada kita. Ini semua ikhwan tajuk-tajuk di ujung. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah.